Lihat daripada jumlah yang datang. Malam semalam saya datang ke sini hampir pukul 12 bersama dengan Tok Im, Presiden. Tengok khemah punya besar ni. Saya tanya Tok Im, boleh penuh ke Tok Im? Besar sangat khemah ni. Ini khemah dah taraf Perdana Menteri dah ni. Ramai sangat. Tok Im kata insya-Allah kita doa malam ni kita sembahyang hajat banyak-banyak. Tapi rupanya tuan-tuan bukan saja penuh, sudah melempah keluar kemah ini. Dengan kehadiran macam ni tuan-tuan, ia memberi mesej yang jelas bahawa kebangkitan Melayu daripada seluruh negara di Malaysia sedang berlaku. Dan insya-Allah dengan kehadiran yang sebegini ramai, kita mampu membawa balik perjuangan Melayu di bumi bertuah ini insya-Allah. Tuan-tuan, bila Perkasa ditubuhkan pada tahun 2008 setelah berlaku tsunami politik yang menghakis kepimpinan politik Melayu dalam PRU12, kita lihat bahawa hak kebajikan dan kepentingan orang Melayu Islam mula terhakis. Maka ditubuhkan Perkasa. Ditubuhkan Perkasa untuk menjaga kepentingan dan kebajikan orang Melayu Islam. Kerana kita melihat hak dan kepentingan kita diancam. Bila kita memberitahu bahawa hak dan keistimewaan orang Melayu sedang diancam, ramai yang menggeleng kepala, tidak percaya. Kata orang Melayu masih lagi boleh berniaga, orang Melayu masih lagi boleh berjalan ke sana kemari, tak ada masalah. Tetapi sedikit demi sedikit kita melihat bagaimana kedudukan Melayu Islam diancam. Kemuncak dia paling baru apabila naik Presiden PKR, anak Anwar Ibrahim, membawa gagasan bapa dia Anwar Ibrahim dengan pahaman pluralisme dan liberal, berucap di Dewan Gereja Tabernakel Subang Jaya baru-baru ini dengan kenyataan yang cukup jelas. Nurul Izzah menyatakan bahawa orang Melayu sepatutnya diberi kebebasan untuk memilih agama selain daripada Islam. Tuan-tuan, ini kenyataan yang bukan dibuat secara spontan. Ini kenyataan bukan yang dibuat secara impromptu. Ini adalah kenyataan yang lahir daripada pemikiran yang menjadi dasar mereka untuk membebaskan orang Melayu kononnya daripada belenggu agamanya. Pikiran yang menyatakan, yang berpendapat bahawa selagi orang Melayu beragama Islam, tidak dibenarkan bebas memilih agama lain. Dalam arti kata lain, kalau orang Melayu tidak diberi kebebasan untuk murtad, orang Melayu akan mundur, orang Melayu akan ke belakang, orang Melayu akan tertinggal. Tuan-tuan, kita orang Melayu kena faham, kita perlu bangga bahawa orang Melayu adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang kewujudannya dikaitkan dengan agama Islam. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi ke mana saja di dunia ni, tanyalah mana-mana kaum, bangsa dan suku, tidak ada bangsa di dunia ini yang kewujudan dia dikaitkan dengan agama Islam. Sebut saja Melayu, orang akan kata Islam.
orang takkan toleh lagi, orang takkan tanya soalan lagi. Kerana Melayu itu Islam. Kerana apa? Kerana ia diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Artikel 160 Perlembagaan Melayu itu Islam. Bermakna apa tuan-tuan? Bermakna apabila ada orang nak mencadangkan supaya orang Melayu boleh pilih agama selain daripada Islam, bermakna secara tidak langsung mereka sedang mencadangkan supaya bangsa Melayu dihapuskan. Kerana tanpa Melayu, tanpa Islam, orang Melayu tidak wujud. Mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang negara dan mengikut apa yang dipahami oleh dunia, Melayu itu Islam. Ini adalah gerakan secara halus untuk menghapuskan orang Melayu beragama Islam. Sebab itu tuan-tuan, kita di dalam perkasa, kita mengakui hakikat dan realiti di dalam pilihan raya akan datang. Kedudukan kita orang Melayu bergantung kepada kuasa politik. Kita perlu akui, kita tiada kuasa ekonomi, kita tiada kuasa keuangan. Ianya dikuasai oleh orang lain. Sebab itu tuan-tuan, apabila lagu warisan anak kecil main api dinyanyikan dalam Perhimpunan Agung baru ini, ramai orang Melayu menangis. Sebab apa yang ada dalam lagu itu sudah berlaku di depan mata. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas masa saya belajar, semasa saya dihantar belajar luar negara, kami disuruh nyanyi lagu itu. Kami nyanyi lagu itu tanpa sedikit pun memikirkan bahawa satu hari nanti lagu itu akan jadi realiti. Kami tidak pernah terfikir 30 tahun lepas semasa menyanyikan lagu warisan anak kecil main api bahawa apa yang disebut dalam lagu itu, bumi kita hilang, hak kita hilang, negara kita akan hilang. Saya tak pernah fikir ia akan berlaku. Tiba-tiba 30 tahun lepas itu, kita nampak ia sedang berlaku depan mata kita. Lagu warisan semakin hari semakin nak menjadi realiti. Sebab itu tuan-tuan, ramai orang Melayu, tak kira parti apa, apabila menyanyi lagu warisan anak kecil main api, menangis, menitiskan air mata, melihat negaranya makin hari makin hilang daripada genggaman. Dalam keadaan itu, yang ada pada kita hanya kuasa politik. Sebab itu pilihan raya ke-13 sangat penting. Pilihan raya ke-13 akan menentukan hala tuju kuasa politik orang Melayu. Dan realitinya tuan-tuan, realitinya ialah dalam PRU 13 yang akan mewakili suara kepentingan dan kebajikan orang Melayu, ada dua parti saja, iaitu UMNO dan PAS. Itu realiti dia. Suka tak suka, PRU 13 yang akan membawa suara orang Melayu, kepentingan orang Melayu, ialah sama ada UMNO atau PAS. Nah, kita tanya soalan, sama ada parti mana yang boleh kita harapkan untuk mempertahan, membela dan menjaga kebajikan dan kepentingan orang Melayu Islam? Tuan-tuan harapkan PAS? Tuan-tuan harapkan PAS? Kalimah Allah pun dia jual. Anak isteri dia sanggup gadaikan. Dia sanggup buat sumpah talak 3 semata-mata nak jaga kepentingan parti. Dasar dia campak ke longkang, perjuangan dia ketepikan. Paling baru mereka terpaksa batalkan peraturan selama 20 tahun yang mereka cipta di Kelantan hanya kerana tunduk kepada kehendak DAP. Belum kapal Sing Batok, mereka dah kelang kabut tercabut. Golongannya macam ni kita nak harapkan untuk mempertahankan dan menjaga kepentingan orang Melayu. Sebab tu tuan-tuan,
Sebab itu tuan-tuan, kita tak ada pilihan lain. Alhamdulillah, saya telah diberi syarat. Presiden dah melambai jauh tu. Bermakna tamu agung kita hari ini, Tan Sri Harusani Zakaria, telah pun sampai. Mufti Perak yang tegas dalam perjuangannya, tidak gentar dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kebenaran, sudah pun tiba hari ini untuk merasmikan sidang agung Perhimpunan Perkasa Negara hari ini.